Assalamualaikum, salam hormat. Anda menyaksikan Malaysia Memilih bersama saya Haris Ashraf Hasnan, dan sudah tentu banyak perkara akan kita telusuri, kita rungkai melihat berbaki beberapa hari sahaja lagi kita telah pun melihat calon-calon, manifesto, dan pada ketika ini kita nak melihat dari segi kehidupan rakyat itu sendiri. Pada masa sama, bagaimana kerajaan baharu yang bakal terbentuk nanti perlu mendepani cabaran-cabaran yang cukup besar. Tetapi untuk waktu ini, saya nak terus sahaja bersama dengan rakan saya, Ridauddin Daud, yang berada di negeri Perak, difahamkan ketika ini berada di Setiawan. Apa ceritanya nampak panas terik di Setiawan itu? Adakah sepanas bahangnya pilihan raya di negeri Perak? Kerana Perak merupakan salah satu negeri yang akan ada dua kertas undi, DUN dan juga Parlimen. Sejauh mana ketika ini, serta apa isu-isu yang boleh kita katakan sebagai yang sepanjang Ridauddin menelusuri negeri Perak, isu-isu yang dekat di hati rakyat yang banyak diperkatakan. Ridauddin. Baik, terima kasih rakan Situasi Pusat Penyiaran Asia Haris Ashraf dan juga orang Perak. Ya betul Haris, memang nampaknya sudah panas nampaknya di Setiawan ini. Sebenarnya boleh dikatakan setiap hari saya cross pun setiap hari beginilah cuacanya di Perak ini. Memang panas, sepanas situasi ataupun suasana politik di seluruh Perak ini, 24 parlimen dan juga 59 kerusi DUN. Namun menariknya di Perak, walaupun panas, kempennya tidaklah begitu panas, tidaklah begitu banyak provokasi dan sebagainya. Semuanya berjalan dengan lancar. Orang Perak ni memang tenang-tenang belaka, ramah-ramah belaka orang kata. Jadi itulah ya, sebenarnya itu bukan apa yang saya nak ceritakan pada hari ini. Kalau ikutkan sebenarnya antara isu yang banyak dibangkitkan adalah, saya boleh katakan hampir ke semua, saya fikir saya sudah pergi lebih 15 parlimen di Perak ini, boleh katakan hampir ke semuanya mengutarakan satu perkara pokok utama, iaitu penghijrahan penduduk di kawasan itu ke luar bandar, terutamanya melibatkan anak-anak muda. Jadi sudah pasti apabila isu ini menjadi buah mulut mereka, semua boleh katakan hampir semuanya, sudah pasti ada beberapa perkara yang perlu diberikan perhatian. Pertamanya yang saya lihat berdasarkan pertemuan saya dengan wakil-wakil rakyat, bakal wakil rakyat dan juga calon-calon dan juga serta pemimpin-pemimpin tempatan dan juga rakyat, antara isu yang diutarakan adalah infrastruktur. Apabila infrastruktur di kawasan tersebut tidaklah begitu meriah, mereka lebih cenderung untuk keluar, mungkin yang lebih jauh sedikit saja. Mungkin kalau di sini Setiawan, mungkin mereka akan pergi ke Manjung dan sebagainya, tidaklah stay di Setiawan. Antara yang perkara yang diberikan perhatian. Keduanya adalah pengangkutan. Kalau diikutkan Parit, sebenarnya calon amanah Parit sebenarnya membangkitkan isu pengangkutan di Parit, kerana menurut beliau tiada langsung satu teksi pun yang beliau nampak. Sudah pasti perkhidmatan lain seperti Grab dan sebagainya tiada di sana. Dan bas juga sebenarnya di stesen bas Parit itu sebenarnya agak lama, agak usang. Jadi sebenarnya antara pengangkutan juga antara isu yang perlu diberi perhatian. Kalau kita lihat nak bandingkan Kuala Lumpur, walaupun sekarang ada masalah, kita tahu masalah LRT dan sebagainya, nak dibandingkan Kuala Lumpur dengan kawasan luar bandar seperti di Perak ini, memang sangat jauh perbezaannya. Jadi itu yang membuatkan mereka, anak muda, tak kira lah, ramai sebenarnya yang lebih berminat untuk berhijrah ke luar. Kemudian kita ada isu telekomunikasi. Banyak lokasi di Perak ini sebenarnya ada line telekomunikasi, namun tidaklah begitu sekuat sebagaimana di kawasan-kawasan bandar. Kalau di luar bandar ini pun, seperti tempat di saya berdiri ini, di Kampung Deralik ini, tidaklah begitu kuat. Kalau ikutkan line saya pun, tadi ada line internet, dah tak ada dah ni, line internet, line telefon sahaja yang ada. Jadi itulah antara isu-isu yang dibangkitkan. Sudah pasti anak muda, internet, capaian internet ini merupakan antara perkara yang penting buat mereka untuk belajar, untuk bekerja dan sebagainya. Sekiranya ini diberikan perhatian, dinaik taraf, sudah pasti ia akan sedikit sebanyak menarik mereka untuk kekal di kawasan mereka di luar bandar ini. Dan kemudian teknologi pertanian, ini antara apa yang dibawa oleh calon BN di Pasir Salak, di Datuk Khairul Azwan Harun. Beliau mengatakan beliau mahu melihat teknologi pertanian terbaru dibawa masuk ke Pasir Salak, kerana menurut beliau sudah tiba masanya untuk teknologi sebegitu dibawa masuk untuk meningkatkan produktiviti dan sudah pasti akan meningkatkan juga pendapatan. Sekiranya penduduk dapat meningkatkan pendapatan, saya fikir mereka tidak perlu pun untuk keluar ke tempat-tempat lain, kerana kalau diikutkan sebenarnya kalau cukup duitnya, cukup pendapatannya di kawasan luar bandar ini, adalah lebih baik untuk mereka kekal saja di luar bandar. Dan kemudian yang terakhir, sebenarnya ini perkara yang paling penting yang membuatkan, saya fikir membuatkan ramai anak-anak muda berhijrah ke luar bandar, iaitu peluang pekerjaan. Walaupun kita tahu kos sara hidup di luar bandar ini tidaklah begitu tinggi. Kalau saya pun, saya dulu di KL, kalau makan 3 orang 30 dekat ke RM40. Sini makan tak sampai RM30 pun, RM21, RM22 saja biasanya. Jadi itu sebenarnya boleh dikatakan kos sara hidup tidaklah begitu tinggi. Dan saya fikir mereka juga tidaklah mahukan gaji yang tinggi seperti mana di Kuala Lumpur. Namun kalau gaji yang sedikit rendah, namun
boleh menampung kehidupan di sini dan ada peluang pekerjaan, sudah pasti ia akan membuatkan mereka terus kekal di luar bandar ini, Haris. Ya. Okey, Ridauddin, secara ringkas lebih kurang dalam kita ada 30 saat lebih kurang. Mungkin Ridauddin boleh kongsikan perancangan hari ini, apa liputan, mungkin fokus tumpuan, mungkin ada individu-individu calon-calon tertentu yang akan menjadi fokus liputan hari ini, Ridauddin. Baik Haris, selepas ini saya akan ke Taiping sebenarnya, jarak lebih kurang sejam 30 minit. Saya akan cuba bertemu dengan calon-calon di sana. Saya akan cuba juga mendapatkan suara-suara rakyat, kerana kalau ikutkan pertembungan antara calon-calon saya sudah dapat banyak pun sebenarnya ada dalam simpanan. Nanti saya akan keluarkan sedikit demi sedikit. Hari ini saya akan keluarkan Pasir Salak, saya bertemu dengan 3 calon di sana dan itulah antara apa yang saya akan buat. Saya akan berikan kalau boleh liputan yang adil dan menyeluruh kepada setiap calon, dan juga pasti selepas ini saya cadang untuk fokus lebih banyak kepada isu rakyat, Haris.